Salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar di bawah tajuk haba, iaitu konduktor haba dan penebat haba. Sebelum itu kita kena tahu dulu apa itu konduktor haba. Bahan yang boleh mengalirkan haba kita kenali sebagai konduktor haba. Manakala bahan yang boleh menghalang pengaliran haba kita panggil sebagai penebat haba. Jom kita tengok tentang konduktor haba terlebih dahulu. Contohnya termometer. Merkuri yang terdapat di dalam termometer merupakan sejenis konduktor haba yang baik. Merkuri dapat mengesan perubahan suhu dengan cepat. Yang kedua, kita boleh tengok dalam contoh kehidupan seharian kita ialah kuali. Dasar kuali diperbuat daripada logam supaya ia dapat mengalirkan haba ke makanan dengan kadar yang cepat. Yang ketiga, kita boleh tengok dari segi penggunaan tapak spherical yang dibuat daripada logam. Ini bertujuan untuk membolehkan ia mengkonduksi haba dengan baik supaya kain dapat digosok dengan cepat. Seterusnya kita boleh tengok adalah bahan penebat. Bahan penebat ialah bahan yang boleh menghalang pengaliran haba. Contoh peralatan yang menggunakan penebat haba. Dinding kotak ais yang diperbuat daripada gentian kaca atau polistirena ialah penebat haba yang dapat mengekalkan kesejukan bahan di dalamnya. Yang kedua, kita boleh tengok dari segi peralatan dapur yang diperbuat daripada kayu. Ini kerana kayu ialah penebat haba dan kayu dapat menghalang haba daripada mengalir ke tangan ketika memasak. Yang ketiga, kita boleh tengok dari segi penggunaan sarung tangan. Contoh sarung tangan ketuhar. Sarung tangan ketuhar yang merupakan penebat haba yang baik dapat mengelakkan tangan daripada melecup ketika mengeluarkan dulang makanan yang panas dari ketuhar. Keseimbangan terma. Dua objek yang berada dalam keadaan sentuhan terma dapat memindahkan tenaga haba antara dua objek itu. Tenaga haba dipindahkan dari objek yang bersuhu tinggi ke objek yang bersuhu rendah. Apabila pemindahan haba antara dua objek adalah sifar ataupun tiada pemindahan haba antara dua objek, objek-objek ini dikatakan berada dalam keseimbangan terma. Dua objek yang berada dalam keseimbangan terma mempunyai suhu yang sama. Sembilan 9.3 Prinsip pengembangan dan pengecutan jirim. Kita pernah pelajari jirim wujud dalam tiga keadaan, iaitu pepejal, cecair dan gas. Sekarang kita akan bincang pengembangan dan pengecutan yang berlaku pada jirim.
Zarah-zarah di dalam pepejal sebenarnya akan bergetar pada kedudukan yang tetap. Apabila pepejal ini dipanaskan, apa yang terjadi? Zarah-zarah akan bergetar dengan lebih cepat. Dengan jarak antara zarah-zarah akan lebih jauh ataupun jarak antara zarah-zarah akan jadi bertambah. Hal ini akan menyebabkan isi padu pepejal akan bertambah kerana pepejal telah mengembang. Sebaliknya, apabila pepejal disejukkan, zarah-zarah akan bergetar dengan lebih perlahan dan jarak antara zarah-zarah akan berkurang. Hal ini akan menyebabkan isi padu pepejal berkurang kerana pepejal mengecut. Untuk zarah-zarah cecair dan gas pula, zarah-zarah sentiasa bergerak secara bebas. Apabila cecair dan gas dipanaskan, zarah-zarah bergerak dengan lebih cepat. Jarak antara zarah-zarah akan bertambah. Hal ini akan menyebabkan isi padu cecair dan gas bertambah kerana cecair dan gas mengembang. Sebaliknya, apabila cecair dan gas disejukkan, zarah-zarah akan bergerak lebih perlahan dan zarah akan menjadi semakin rapat antara satu sama lain. Hal ini akan menyebabkan isi padu cecair dan gas berkurang kerana cecair dan gas mengecut. Seterusnya, kita akan tengok kegunaan, pengembangan dan pengecutan jirim dalam kehidupan seharian. Contoh yang pertama, merkuri di dalam termometer adalah sejenis konduktor haba yang boleh mengembang dan mengecut. Apabila suhu meningkat, merkuri akan mengembang. Apabila suhu berkurang, merkuri akan mengecut. Contoh yang kedua, kita boleh tengok yang terdapat pada landasan kereta api, iaitu ia akan mempunyai ruang kecil di antara penyambung rel untuk membolehkan pengembangan landasan pada cuaca panas. Tanpa ruang-ruang kecil ini, landasan sebenarnya berisiko untuk membengkok dan bertindih dan boleh menyebabkan perkara yang tidak diingini berlaku, iaitu kereta api mungkin akan terbalik ataupun terbabas dari landasan. Kegunaan yang ketiga, kita boleh tengok dari segi jambatan keluli yang dibina dengan penggolek dan satu ruang pada satu hujung. Ini membolehkan pengembangan jambatan pada cuaca yang panas. Seterusnya, kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam kehidupan seharian. Salah satunya, kegunaan jalur dui logam yang sering digunakan di dalam peralatan yang bergantung kepada pengawal aturan suhu. Jalur ini dibuat daripada dua logam yang berbeza yang mengembang dan mengecut pada kadar yang berbeza. Sistem penggerak kebakaran direka supaya litarnya tidak lengkap pada suhu bilik kecuali apabila ia terdedah kepada haba yang disebabkan oleh kebakaran. Macam mana sistem penggerak kebakaran berfungsi? Apabila litar terdedah kepada haba
yang disebabkan oleh kebakaran, logam kuprum akan mengembang lebih cepat berbanding dengan besi dan ia akan menyebabkan jalur membengkok ke arah skru sentuhan. Keadaan ini akan melengkapkan litas sistem dan menyebabkan penggera menghasilkan bunyi atau penggera kebakaran akan mula berbunyi. 9.4 hubung kait jenis permukaan objek dengan penyerapan dan pembebasan haba. Warna cerah tidak menyerap haba yang banyak. Jadi, penyejatan minyak dapat dikurangkan apabila tangki minyak dicat dengan warna yang cerah. Keupayaan sesuatu objek untuk menyerap dan membebaskan haba bergantung kepada jenis dan warna permukaan. Penyerapan dan pembebasan haba. Apabila sesuatu objek menyerap haba, suhunya akan meningkat. Manakala apabila sesuatu objek membebaskan haba, suhunya akan menurun. Permukaan yang gelap dan kusam merupakan penyerap dan pembebas haba yang lebih baik daripada permukaan yang cerah dan berkilat. Konsep bangunan hijau ialah idea yang dijana untuk mengurangkan kesan terhadap alam sekitar dan kesihatan manusia akibat kepesatan pembangunan. Ciri-ciri bangunan hijau: mempunyai kecekapan tenaga yang tinggi melalui penggunaan tenaga solar atau penggunaan tenaga yang boleh diperbaharui. Mempunyai sistem pengaliran air, peredaran udara dan pencahayaan yang baik. Dan penggunaan bahan-bahan kita semula. Sekian sahaja untuk hari ini. Terima kasih.